Kita ke Sarawak, fokus dari Bumi Kenyalang. Sarawak sedia kongsi pengalaman dalam bidang penjanaan tenaga boleh diperbaharui. Bersama Vanessa Mering, silakan dengan perinciannya. Ya, sahih. Sarawak sedia berkongsi pengalaman dengan Indonesia dalam bidang penjanaan tenaga boleh diperbaharui daripada segi kelestarian alam sekitar. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, Sarawak yang berpengalaman luas membangunkan 3 stesen hidro berupaya untuk membantu negara itu. Premier berkata Sarawak bersedia berkongsi pengalaman dengan negara jiran dalam bidang penjanaan tenaga boleh diperbaharui untuk manfaat bersama daripada segi kelestarian alam sekitar dan pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Tamah antara rombongan dari Sarawak dan pemerintah Kabupaten Malinau di Malinau malam tadi. Premier berada di Malinau atas jemputan pengurusan PT Kayan Hydropower Nusantara yang akan membangunkan stesen janakuasa hidro terbesar di Indonesia di Sungai Mentarang terletak 35 km dari Melanau. Sarawak menerusi Sarawak Energy Berhad merupakan rakan kongsi dalam projek tersebut yang akan menghasilkan 925 megawatt tenaga elektrik untuk zon industri di Kalimantan Utara. Presiden Indonesia Joko Widodo akan melakukan upacara pecah tanah projek strategik tersebut hari ini yang dijangka menelan kos 2.6 bilion USD. Pembinaan tersebut akan bermula pada suku pertama tahun 2024, dijangka siap pada akhir 2029 dan beroperasi penuh pada tahun 2030. Premier berkata sebagai sumber tenaga diperbaharui terbesar di Malaysia, Sarawak sudah membekalkan tenaga elektrik ke Kalimantan Barat dan langkah seterusnya ialah penyaluran ke Sabah dan Brunei. Beliau yakin projek tersebut akan menarik lebih banyak pelaburan ke Kalimantan Utara sekaligus mempertingkatkan ekonomi wilayah tersebut yang beliau anggap mempunyai budaya yang agak sama dengan Sarawak. Setakat pukul 3 petang tadi, 5 pusat pemindahan sementara PPS dilaporkan masih aktif. Kemas kini daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memaklumkan setakat ini 5 PPS terbabit menempatkan seramai 172 penduduk terjejas. PPS SJK Chonghua Batu Kawah menempatkan penduduk terjejas paling ramai iaitu seramai 80, manakala PPS Dewan Serbaguna Kampung Mundai menempatkan seramai 27 penduduk terjejas, PPS Surau Nur Hidayah Kampung Batu Kitang Jaya pula seramai 23 penduduk terjejas. Sementara itu, PPS Dewan Serbaguna Batu Kitang Jaya menempatkan seramai 22 penduduk terjejas dan 20 penduduk terjejas di PPS Dewan Datuk Seri Muhammad Hamdan Balai Bomba Bau. PPS Balai Raya Kampung Opar yang menempatkan 9 penduduk terjejas banjir sebelum ini ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi. Jawatankuasa Pengurusan Bencana di peringkat bahagian dan daerah di Sarawak sentiasa siap siaga berdepan situasi banjir di negeri ini. Menyatakan demikian Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Datuk Ahmad Douglas Ugambas berkata Jawatankuasa Banjir yang dilantik berpengalaman mengendalikan situasi tersebut. Oleh yang demikian, beliau berharap penduduk di kawasan yang terjejas banjir mematuhi arahan berpindah sekiranya diarahkan. Mengulas tentang situasi semasa banjir di Sarawak, Datuk Ahmad Douglas yang juga Timbalan Premier berpuas hati dengan bantuan segera yang disediakan oleh semua agensi bertanggungjawab. Ini menunjukkan kerjasama dan semangat berpasukan agensi terlibat dalam mengendalikan bencana. Beliau melahirkan rasa syukur semua penduduk terjejas selamat dan tiada kehilangan jiwa dilaporkan setakat ini. Beliau berkata demikian ketika melawat PPS Surau Nur Hidayah Kampung Batu Kitang Jaya dan PPS SJC Chonghua Batu Kawah di bahagian Kuching malam tadi. Penduduk yang menetap di kawasan rendah di sepanjang Sungai Sarawak perlu sentiasa waspada dengan perubahan cuaca. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Insinyur Loh Keciang berkata, langkah ini bagi membolehkan mereka yang berada di kawasan mudah banjir untuk bersedia dan memindahkan barang jika perlu untuk mengurangkan kerosakan harta benda. Haraplah dalam ini 2-3 hari cuaca akan baik dan itu bengok punya itu air sebab itu dam overflow juga, itu air terlalu banyak, itu dam pun overflow, jadi itu air turun sini
Mana tidak banjir, sana air kuat turun, sini biar sungai biar air itu taik pasang pun naik juga. Mana tidak banjir. Beliau ditemui pemberita semasa melawat kampung Batu Kitang Lama yang merupakan antara lokasi yang terjejas banjir semalam. Manakala beberapa penduduk yang terjejas juga kelihatan melakukan pembersihan rumah dan premis kedai masing-masing. Pukul 6.30 pagi air naik dengan laju. Jadi kami pun barang ada dapat diselamat, ada tak siapa diselamat sebab air terlampau laju. Kemarin pagi pukul 10 macam sudah masuk sampai kedai. Jadi sudah tengah hari bukan sudah 8 inci dalam kedai. Sampai malam semua sudah angkat loteng. Sudah sedia awal dah? Ya, sudah sedia awal mestilah sini sudah tempat rendah. Jadi kami pagi biasalah waspada, jadi mupuk air pun cepat naik lah. Dalam pukul 8, 9, 10 kedai aja dah besar. Sampai tengah hari ni dah besar. Dalam kira-kira dalam pukul 3 kedai lah hanya naik, nya pun dah nahan. Sementara itu, tinjauan RTM di salah sebuah pusat pembinaan sementara PPS di Dewan Serbaguna Batu Kitang mendapati keperluan mencukupi termasuk makanan kering, bantal, tisu dan pelitup muka dibekalkan pada 5 buah keluarga yang dipindahkan. Sebahagian besar penduduk kampung Batu Kitang yang terjejas dipindahkan ke PPS Surau Nur Hidayah, Kampung Batu Kitang Jaya yang menempatkan 124 orang melibatkan 26 buah keluarga sejak semalam. Sementara itu, di Bintangor, seramai 26 penduduk yang tinggal di rumah persendirian berhampiran rumah Panjang Michael, Ulu Stras Bintangor dipindahkan ekoran kediaman mereka dinaiki air. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bintangor, Nicholas Belulin, kesemua mereka dipindah ke rumah saudara yang terletak di kawasan yang lebih tinggi. 10 lelaki, 6 wanita, 3 kanak-kanak lelaki, 6 kanak-kanak perempuan dan seorang bayi. Beliau ketika dihubungi pemberita memaklumkan bahawa kesemua penduduk terjejas dipindahkan menggunakan bot penyelamat. Sementara itu, pasukan bomba turut membantu memindahkan 3 calon yang menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM dari Rumah Rabong Ulu Stras Bintangor menggunakan bot penyelamat. Katanya ketiga-tiga calon itu menduduki peperiksaan di Sekolah Menengah Kebangsaan Meradong. Semakin ramai rakyat Sarawak yang menuntut kecekapan sistem penyampaian kerajaan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya berkata, ia terbukti dengan pertambahan jumlah aduan terhadap agensi-agensi kerajaan negeri. Bagi tahun lepas saja beliau mendedahkan lebih 100 aduan diterima unitnya dalam pelbagai isu. Manakala bagi suku pertama tahun ini, pihaknya telah menerima lebih 40 aduan. Kebanyakannya laporan adalah bersifat ketidakpuasan hati terhadap pengurusan pejabat, sama ada di peringkat daerah, sama ada di peringkat bahagian dan juga membabitkan soal pentadbiran tanah. Sebahagian besarnya kita dapati adalah masyarakat tidak memahami sistem sebenarnya. Tetapi dengan laporan seperti ini, yang melapor itu faham apa yang perlu dilakukan dan kita membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Datuk Juanda menjelaskan perkara ini kepada RTM selepas merasmikan Jelajah Integriti 2023 Siri 1 dari sempadan ke desa di Dewan Masyarakat Lundu. Dalam majlis yang dihadiri lebih 200 ketua-ketua masyarakat di daerah Lundu itu, beliau juga menaruh harapan yang tinggi bagi penduduk sekitar bagi menjalankan peranan sebagai penyelia projek rakyat. Sarawak kini katanya bukan lagi bermain dengan retorik pembantrasan korupsi semata-mata, tetapi dalam pelaksanaan di semua peringkat agensi kerajaan dan rakyat melalui pewujudan kementeriannya. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi.